Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada anda semua ke dalam forum kita pada hari ini. Jadi insya-Allah forum kita pada hari ini akan berbicara berkenaan dengan topik yang sangat-sangat menarik. Di mana kita akan berdiskusi dan membedah sebuah video inspirasi dari negara jiran kita, iaitu tidak lain tidak bukan negara Thailand. Kita juga akan melihat apakah kaitan konsep komunikasi yang diguna pakai di dalam video tersebut. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan soalan pertama kita kepada panel pertama kita, Saudara Syarul. Jadi, Saudara Syarul, apakah jenis komunikasi yang saudara dapat lihat dari video tersebut? Silakan, Saudara Syarul. Terima kasih kepada Saudara Rahman selaku moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Muhammad Syarul Hidayah dan pada hari ini saya ingin mengupas ataupun menghuraikan serba sedikit berkenaan jenis-jenis komunikasi yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Berdasarkan video ataupun iklan Thailand yang kita telah tonton, terdapat beberapa jenis komunikasi yang digambarkan ataupun diperlakonkan dalam video tersebut, dan untuk saya ingin menghuraikan salah satu daripada komunikasi tersebut, iaitu komunikasi secara lisan. Komunikasi lisan didefinisikan sebagai proses ataupun komunikasi yang menggunakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Selain itu, ianya juga dikenali sebagai komunikasi di mana pengirim menggunakan kata-kata sama ada bertutur atau bertulis untuk menghantar mesej kepada penerima, dan ia dikenali sebagai komunikasi verbal. Selain itu juga, terdapat beberapa kepentingan terhadap komunikasi lisan berbanding jenis komunikasi yang lain. Sebagai contoh, komunikasi lisan merupakan salah satu komunikasi yang paling berkesan kerana terdapat pertukaran maklumat dan maklumat balas di antara dua pihak, iaitu antara penerima dan juga orang yang memberi maklumat tersebut. Seterusnya, terdapat sedikit peluang salah faham di antara dua pihak tersebut kerana kedua-dua pihak tersebut dapat menyatakan pendapat mereka secara jelas. Dan untuk komunikasi secara lisan, terdapat dua jenis komunikasi lisan, iaitu komunikasi secara formal, sebagai contoh komunikasi kuliah, panggilan telefon, dan seterusnya komunikasi bertulis sebagai contoh surat, email dan lain-lain. Untuk komunikasi formal, kita dapat lihat di mana di situasi di antara perbualan antara cikgu pelajar dengan guru besar, manakala komunikasi informal pula jelas diperlakonkan ataupun digambarkan sewaktu perbualan antara cikgu pelajar dengan emaknya. Seterusnya, komunikasi lisan juga digunakan di dalam video iklan tersebut dengan kerap, di mana terdapat pertukaran dialog ataupun pertuturan di antara cikgu dengan pelajar, cikgu dengan guru besar dan sebagainya. Melalui komunikasi lisan, kita dapat mengenal pasti nada, intonasi dan perasaan yang digambarkan oleh para pelakon tersebut. Sebagai contoh, kita boleh mengambil situasi di mana cikgu pelajar kehilangan emaknya, dan dalam video tersebut dia telah memanggil emaknya dengan nada yang sayu ataupun dengan nada yang risau. Dan pada pendapat saya, komunikasi lisan ini jelas dan ini dapat digambarkan melalui penggunaan nada ataupun intonasi yang bersesuaian. Setakat itu sahaja poin saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Syarul atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi. Baiklah, soalan kedua saya buat Saudara Fatih. Kita telah pun mempelajari tentang komunikasi bertulis. Jadi, soalan saya, apakah yang saudara dapat lihat tentang komunikasi bertulis di dalam video tersebut? Saudara? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemerhatian saya terhadap video iklan dari negara Thailand ini, saya dapati terdapat dua komunikasi bertulis yang telah diaplikasikan sepanjang tempoh durasi video ini. Yang pertama, kita dapat lihat di awal permulaan video ini, iaitu di babak yang berlatar belakangkan suasana pembelajaran di dalam kelas.
di mana guru tersebut telah menulis satu soalan, ya, yang berbentuk angka kiraan, beberapa angka, dan kemudian meminta pelajarnya, salah seorang pelajarnya, untuk menjawab ataupun menyelesaikan angka kiraan tersebut tanpa beliau perlu mengulangi semula soalan itu secara verbal. Cukup dengan memadai dengan arahan jawab soalan ini. Jadi daripada babak ini kita dapat fahami bahawa di situ telah digunakan, ya, komunikasi secara bertulis di antara guru dan murid tersebut. Manakala yang kedua, di akhir video ini, ya, di akhir terdapat satu ayat di bahagian bawah video ini yang telah disunting oleh penyunting, berkenaan mesej ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada keseluruhan video ini. Jadi mesej itu juga berbentuk komunikasi secara bertulis, di mana penonton atau orang yang menyaksikan video ini perlu membaca apakah yang disampaikan oleh penyunting video secara bertulis. Jadi itu sahaja apa yang dapat saya keluarkan daripada video ini berkaitan dengan komunikasi secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Al-Fatih. Cukup bagus sekali penerangan anda. Baiklah saudara Asrad, sebagai soalan terakhir kita di dalam forum ini, apakah jenis komunikasi lain yang anda dapat lihat dari video tersebut? Teruskan saudara. Terima kasih Rahman atas soalan yang diberikan. Pertama sekali, saya ingin menekankan sesuatu di sini, bahawa video ini adalah berunsurkan kasih sayang terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Kita boleh lihat watak utamanya, iaitu pria, menunjukkan kasih sayangnya kepada ibunya yang menghidap Alzheimer sampai sanggup membawanya ke sekolah. Dan perkara itu dipandang serong oleh masyarakat sekeliling, sehinggakan memaksa pria itu meletakkan jawatan dan pindah ke sekolah. Padahal mereka tak tahu yang perkara itu mempengaruhi anak-anak mereka untuk berkasih sayang kepada ibu bapanya. Jadi dalam menghasilkan video ini, komunikasi jenis bukan verbal banyak digunakan. Hal ini demikian kerana pria, iaitu watak utama dalam iklan ini, banyak menggunakan bahasa isyarat, artifak ataupun emosi dan gaya tubuh bagi menunjukkan kasih sayangnya terhadap ibunya yang mengidap Alzheimer. Dan benda ini dikukuhkan lagi kerana watak utama iklan ini kurang mengungkapkan skrip dan banyak menunjukkan emosi daripada awal video sehingga akhir video. Dan apakah itu komunikasi bukan verbal? Komunikasi bukan verbal secara mudahnya difahami adalah satu jenis komunikasi yang bukannya diungkapkan melalui kata-kata ataupun percakapan kepada seseorang ataupun kepada seseorang, ke seseorang yang lain. Rasionalnya komunikasi jenis ini digunakan dalam menghasilkan iklan ini adalah berbahasa asing, iaitu bahasa Thailand yang digunakan dalam iklan ini. Jadi komunikasi bukan verbal ini digunakan bagi memastikan mesej yang ingin disampaikan sampai kepada golongan yang ditujukan. Dan kita boleh tahu iklan ini bersifat universal, dan jika ingin
menunjukkan iklan ni kepada orang luar. Jadi komunikasi bukan verbal adalah satu cara komunikasi yang amat berkesan. Jadi itu sahaja perkongsian daripada kami di dalam forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana sudi mendengar sehingga ke penghujung rancangan. Akhir kata daripada kami semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu kami bermanfaat kepada anda.